Boleh kita mula Ustaz? Okey, boleh tuan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Puan Hajah Insinyur Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Aiman bin Haji Ahmad, Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Ahli Wal Islam, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Bahagian Warga Kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang kita muliakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama berada untuk program mengaji anjuran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Tanpa buang masa lagi, saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi untuk memulakan kelas kita pada malam ini, dipersilakan. Terima kasih Ustaz Muhammad Amir Akmal. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan tayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azza jalaluh wa sama kamaluh wassalatu ala rasulillah tammat risalatuh wa hassunat sifatuh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Razam bin Datuk Haji Osman. Yang berbahagia Setiausaha Tuan Haji Miswan bin Yunus. Yang berbahagia Timbalan Setiausaha Hajah Engineer Hajah Nazatul Shima binti Muhammad. Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Ahli Wal Islam, berbahagia Ustaz Aiman bin Ahmad, Ketua-Ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, serta warga kerja dan warga kota, hadirin hadirat para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Jadi Alhamdulillah, pertama sekali kita dapatkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala telah membuat ketetapan hari ini kita dapat sama-sama dengan izin dan dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah memberikan kita ruang untuk sama-sama hadir. Diberikan kekuatan dan kita dapat bersama untuk program Jom Mengaji pada malam yang berbahagia ini. Jadi seperti biasa, sambungan untuk siri yang lepas, kita punya sambungan ni, kita ada Haji Mustafa di sini. Haji Mustafa senyap ya. Okey, sihat Haji? Minta respon sikit suara. Sihat ya? Susah dengar suara. Suara saya dengar? Dengar, alhamdulillah. Okey, Haji ada catat tak? Minggu lepas punya. Minggu lepas kita surah Al-Muluk, iaitu bacaan dari bacaan nama harakat yang inaya untuk inali mencari harakat. 2 harakat dah sudah lah. Yang lepas 2 harakat, 4 harakat. Yang 6 harakat belum? 6 harakat inali. Sambung. Hari 6 harakat. Okey. Jadi insyaAllah hadirin hadirat sekalian, hari ini kita sambung bacaan hukumat secara fardu ain. Okey, saya kena ingatkan ni. Sebab kalau saya ajar, kadang kita tak tahu yang mana satu perlu kita ambil dan amal untuk fardu ain kita dan mana satu yang fardu kifayah. Jadi untuk pengetahuan yang saya ajar tuan-tuan, perempuan, semua yang saya ajar itu adalah fardu ain. Maksud fardu ain apa dia? Yang tuan-tuan nak ambil untuk amal dalam ibadah tuan-tuan dalam bab membaca Al-Quran. Yang saya ajar tu semua tu yang fardu ain. Yang fardu kifayah tu saya yang tanggung. Kalau dalam hukum mat tu, segala nama hukum mat saya tak ajar. Saya tak sebut pun dalam pembelajaran saya. Pengajaran saya. Sebab apa?
17 nama-nama hukum mat itu semua adalah fardu kifayah yang perlu dihafal, diketahui, ditahu penjelasannya oleh guru yang mengambil, yang bertanggungjawab di bahagian fardu kifayah. Jadi saya tanggung yang bahagian tu. Sekiranya ada pertanyaan baru saya detailkanlah nama-nama hukum, penjelasan tentang hukum dan cara baca sebagainya. Untuk tuan-tuan, untuk orang awam, saya anggap ni orang awam lah. Orang awam iaitu orang yang nak beramal. Cukup sekadar dia dapat tahu cara baca yang betul bagi menyelesaikan fardu ain, membaca Al-Quran. Itu saja. Cukup itu saja. Okey? Kena jelas yang tu. Jadi hari ini kita sambung fardu ain untuk mengenal tanda-tanda mat yang dibaca pada panjangnya 6 harakat. Ini fardu ain ni tak boleh sampai lewa lah. Kena, sebab ini yang paling mudah ni. Yang fardu kifayah ni biasa yang susah. Itu sebab antara hikmah diasingkan, diberikan perbezaan antara fardu ain dan fardu kifayah dalam sesuatu bidang. Kerana apa? Sebab fardu ain biasanya yang asas. Orang awam, semua orang boleh amal. Boleh laksana dengan baik hukum Allah. Tapi kenapa ada satu lagi dalam bidang yang sama dipanggil fardu kifayah. Fardu kifayah adalah yang susah, yang sukar dan perlu ada seseorang yang mampu untuk mengambil tanggungjawab tu. Dan dia menanggung fardu kifayah untuk keseluruhan. Menanggung tu maksudnya dia ambil tanggungjawab untuk menguasai sesuatu bidang ilmu itu untuk menyelesaikan fardu kifayah bagi semua orang di dalam kehidupan dia lah, di kawasan dia ke jadi kita kena faham tu. Jadi bab fardu kifayah yang bahagian Quran ni yang belajar di dalam sistem kita ni secara online ni, fardu kifayah tu saya yang tanggung. Maknanya kalau kita bincang hukum mat, nama-nama hukum mat, penjelasan tentang nama hukum mat, penjelasan tentang huruf-hurufnya, itu semua ditanggung oleh guru, iaitu saya lah. Jadi untuk hukum mat ni, untuk fardu ain ni yang mana? Fardu ain ni ialah saya nak terangkan fardu ainnya, kita kenal tanda mat yang dibaca 6 harakat. Berdasarkan tanda saja. Itu lebih mudah. Okey. Apa tanda hukum mat yang dibaca 6 harakat? Bila jumpa je baca 6 harakat. Bila jumpa je baca 6 harakat. Senang je. Ingat perkara ni. Apabila bertemu selepas huruf mat, pastikan selepas huruf mat, huruf yang bersabdu, itu pertama. Yang kedua, huruf yang bertanda mati. Ni selepas huruf mat. Dan bertanda mati ni ada 2 kategori. Satu tanda mati yang mendatang. Satu lagi kategori tanda mati yang tetap atau asli. Yang memang ada pada barisnya. Pada tanda di atasnya atau di bawah. Dan biasa tanda mati di atas lah. Yang bawah tu baris kan. Tanda mati di atas huruf tersebut. Okey? Okey, mari kita tengok paparan untuk mengenal lebih jelas lagi. Komat yang baca kadar 6 harakat. Okey, sekejap ya. Okey, hukum mat yang baca dengan kadar 6 harakat. Yang pertama sekali, kita kenal dulu hukum mat. Okey, yang asasnya iaitu huruf alif. Ini asas dulu Kalau alif sebelumnya mesti baris. Alif sebelumnya mesti baris atas. Sebelum alif tu mesti huruf hijaiyah baris atas lah. Okey. Mesti huruf hijaiyah baris atas. Contoh macam ni. Contoh lalu. Ni. Ni alif sebelumnya huruf hijaiyah baris atas. Kena kenal ciri tu. Ni kita ingat kembali je. Alif sebelumnya mesti huruf baris atas. Barulah dia panggil huruf mat.
Kalau ya, wow, okey, wow dulu. Kalau wow, sebelum wow tu mesti, ni wow sebelumnya mesti huruf berbaris depan. Itu kalau wow Okey, lagi. Kalau ya, sebelum ya mesti huruf hijaiyah baris bawah. Ini ya Ini ya, sebelumnya huruf hijaiyah baris bawah. Okey. Jelas itu nak kena kenal tu dulu ciri huruf mad tu. Okay, sekarang ni nak baca 6 harakat. Nah, dari ciri dia selepas huruf mad pula. Selepas huruf mad, pastikan dia bertemu dengan huruf yang bersabdu dan bertanda mati. Okey, mari kita cari contoh. Bertemu sabdu, tanda mati. Mari kita tengok kat mana dia pergi. Kalau bertanda mati macam ni. Macam tu. Itu contoh dia. Huruf madnya alif. Okay. Sebelumnya baris atas. Selepasnya ada huruf bertanda mati yang tetap. Ini memang tanda mati asal. Tanda mati asal. Okey, dan ini tanda mati asal ni. Jadi baca 6 harakat. Ingat Okey, boleh. Baca 6 harakat. Panjangkan alif dia. Panjangkan sampai 6 harakat. Baru masuk pada lam yang mati. Okey, macam juga contoh bacaan dia lah. Kita kenal dulu yang baca 6 harakat dia dulu. Tanda mati kan? Tanda mati ni pula dia ada 2 kategori. Ini yang tetap, yang asal. Tak. Yang barisnya tandanya asal, bukannya diganti ketika berhenti. Ada satu lagi tanda mati, dia tanda mati tu mendatang dia panggil. Tanda mati tu mendatang. Nak kena kenal juga ni. Jap, saya cari contoh. Jadi tanda mati tu mendatang. Macam mana rupa mendatang tu? Kita nak kenal juga mendatang tu macam mana rupa. Sekejap, kita cari sekejap. Sabarnya Dia mendatang. Okey, ini dah. Yang mendatang ni. Contoh, kita ambil ni lah, mendatang. Kita berhenti. Bateri habis pula lebih ni. Sekejap Sekejap. Ada masalah sedikit pada teknikal. Biasalah. Kalau elektronik ni kadang-kadang waktu dia nak live tu dia buat dia ni. Dia nak tunjuk act dia tu. Okey, saya tunjuk ke tangan dulu Okey, nampak tak petak 4 tu? Itu alif Alif. Sebelum alif mesti baris atas. Ingat tu dulu. Tanda huruf mad ciri huruf mad kena tahu dulu. Kemudian selepasnya ada huruf dal. Okey? Selepasnya ada huruf dal. Dan huruf dal itu dimatikan. Sebab apa kita berhenti. Sekejap saya ada pecah sikit ni. Sebab berhenti. Jadi ni saya dah gariskan tu. Maknanya berhenti kat situ. Bila berhenti, dal ini tak boleh lagi dibaca dengan tanwin. Kita tak boleh baca bila berhenti bi'adin. Tak boleh baca macam tu. Jadi kaedahnya, yang untuk kaedah bacaan ni yang lebih mudah dibagi sukun mahal. Berhenti dengan tanda mati yang jelas. Jadi kena matikan dengan tanda mati. Itu jadi tanda mati ni dia bukan baris asal, dia baris mendatang. Bila kita matikan baru, bila kita wakaf baru dia ada tanda mati ni. Itu dia. Jadi tanda mati ni dia bagi tanda mati mendatang. Jadi bila nak baca, bertemulah dia. Huruf mad, alif, sebelahnya bertemu dengan huruf yang bertanda mati. Jadi berapa harakat baca? Berapa harakat baca? 6 harakat. 6 harakat. Yang ini kadang-kadang orang keliru. Sebab tanda matinya tak tulis. Ini saya tulis. Ini kita kan sedia maklum. Orang kata bila berhenti je tengok. Bila berhenti ada huruf mad tak? Kalau ada huruf mad, yang akhir sekali tu mesti bertanda mati. Dan panjang mesti 6 harakat lah. Panjang pendek kan? Okey. Ini yang ini yang bertanda mati. Sekarang kita cari yang bersabdu pula. Yang 6 harakat tapi bersabdu. Ada tak? Dalam perkataan. Ada, mesti ada punya.
Okey, kita cari yang bersabda. Jadi contoh, tu. Huruf mat mana? Ni alif. Sabdu sabdu mana? Ni selepasnya ada huruf zal bersabdu ni. Ni. Jadi berapa harakat baca Ji? 6. 6 harakat. Sebab baca mushaf sabdu. Ada lagi tak contoh? Apa ada? Ni alif, huruf mat sebelum baris atas. Selepasnya ni sabdu. Berapa harakat baca? Dah tembus 6 sabdu. harakat. Macam tu je. Boleh setakat ni? Kita nak buat latihan ni. Boleh Okey, sekarang saya bagi masa. Okey, saya bagi masa lambat sikitlah. 5 minit saya bagi. Keluarkan bilangan. Saya nak tahu bilangan huruf mat yang dibaca dengan keadaan 6 harakat sahaja. 2, 4 tak mahu. 2, 4 tak mahu. Nak yang nak yang dibaca dengan kadar 6 harakat. 6 harakat sahaja. Okeylah, kita bagi sampai ayat 12 lah, tak banyak sangat. Sampai ayat 12 saja. Sila buka surah Al-Mulk. Dan tempat berhenti saya tanda siap-siap ni. Berhenti pada yang saya tanda ni. Tempat berhenti di situ. Berhenti pada tempat yang saya tanda ni. Jangan berhenti tempat lain. Berhenti pada tanda yang saya bagi ni. Berhenti kat situ. Sekarang sila cari daripada ayat 1 sampai ayat 12 dan tempoh 5 minit. Kita bagi 5 minit cukup lah. Cepat sangat tak apa, cuba dulu 5 minit. Saya bagi masa 5 minit. Saya bagi timer masa pun saya bagi kat sini. Jadi tak ada risau kan. Timer masa pun kita bagi. Alright. 5 minit 5 minit dari sekarang. Jadi ambil Quran surah Al-Mulk, tanda ikut yang saya bagi tu, tanda merah tu. Mesti berhenti kat ujung situ 5 minit dari sekarang. Mana ni? Okey,
Okey, sedia masa telah sampai 3, 2, 1. Habis. Masa telah habis. Okey, mari kita lihat tujuan kita buat latihan ni adalah untuk melihat kefahaman. Sejauh mana kefahaman orang yang belajar. Okey, tak apa, pelan-pelan. Okey, pendapat pertama ada berapa bilangannya, Haji? Haji yang pertama lah kan? Okey, Ji. Berapa dapat, Ji? 1. Berapa bilangan? Nak tahu bilangan je. Haji? Dah dapat dah? Belum, Ustaz. Belum Okey, kita Sampai ayat 12 ya, Ustaz. Ya. Sampai ayat 12 kan? Sampai ayat 12 Haji. Ya, betul. Sampai ayat 12. Okey, tak apa. Kita tunggu. Okey, rakan-rakan lain ada yang dah dapat? Boleh bagikan bilangan pada saya? Sebab saya, kita bukan apa, saya tak naklah ajar, saya rasa sendiri je orang faham. Jadi kita kena buat latihan, sekurang-kurangnya ada yang mewakili yang lain faham. Bila faham, barulah bolehlah saya main penerangan saya itu sampai mata sampai. Itu kata sampai tadi tu. Ustaz, maaf saya baru masuk. Ustaz tanya apa? Saya baru masuk. Ustaz tanya apa? Baru masuk Baru dapat masuk. So, saya tanya bilangan hukum mat yang dibaca 6 harakat. 6 harakat. Okey. Ayat. Tapi, ada tapi tu. Tapi bukannya fardu kifayah ya. Fardu kifayah maksudnya saya tak minta nama-nama hukum, saya tak minta bacaan yang boleh baca lebih daripada 6 ke ada kurang ke. Saya hanya minta cari hukum mat yang baca 6 harakat dengan melalui tanda. Jadi kena tengok tanda, bukan tengok nama hukum Ini fardu ain saja untuk orang awam. Tengok tanda dan baca 6 harakat. Tandanya apa? Huruf mat mesti selepasnya bertemu dengan huruf yang bersabdu. Yang kedua atau huruf bertanda mati. Dua tu je. Ingat, bertemu sabdu atau tanda mati. Dan tanda mati ada dua jenis. Satu tanda mati yang asli, yang memang ada pada huruf tersebut, duduk di atas huruf tu. Satu lagi tanda mati yang mendatang. Mendatang ni dia akan ada, dia akan muncul, ada muncul bila kita berhenti. Kalau tak berhenti, tak ada muncul. Kita waqaf pada hujung perkataan tu, baru muncul tanda mati. Itu dipanggil tanda mati mendatang. So soalan saya, baru saya kembali pada soalan. Sila cari dan kira berapa bilangan hukum mat yang dibaca 6 harakat yang dikenal melalui tanda tadi tu. Bertemu sabdu, bertemu tanda mati yang asli ataupun yang mendatang. Jangan tengok yang lain. Ini yang paling asas untuk fardu ain. Yang lain tu fardu kifayah. Okey, silakan. Berapa bilangan? 12, Ustaz. Okey, bagus. Terima kasih atas usaha mencari tu 12. Lagi, yang lain ada pendapat lagi selain daripada 12? Selain. Yang 12 juga tak payah sebut. Yang selain daripada 12. Boleh berikan. Ya. Ada lagi tak? Ada tak selain 12? 20 ke 30 ke? Ayat 1 sampai 12 sahaja. Ayat 1 sampai 12 sahaja. Setakat ni ada satu pendapat sahaja baru, iaitu 12. Ada lain tak? Kalau ada yang sama tak apalah. Yang dah ada 12, yang sama dengan 12 tak payah. Kita nak tengok ada lah yang lain. Okey, kalau ada yang 12, maklumkan pada saya nak tengok bilangan lah orang yang dapat 12 ni. Ada tak yang dapat 12 tu berapa orang? Tadi seorang kan? Haji Mustafa? Dah dapat dah belum? Haji Mustafa?
Sebut bilangan je. Tak payah nama-nama hukum. Bilangan dia saja. Nak lihat kefahaman. Bilangan apa Ustaz? Baru masuk lain berat Ustaz. Dia tajwid Ustaz. Dia huruf mat Ustaz. Mat yang baca kadar 6 harkat, iaitu yang bertemu huruf mat, selepasnya bertemu sabdu atau tanda mati. Sama ada tanda mati mendatang atau tanda mati asli. Ingat tanda tu je. Jangan cari yang lain. Ingat bertemu tanda tu je. Saya tanda. Sampai ayat 12 Ustaz ya? Ayat 12 sahaja. Sampai ayat 12 sahaja. Okey. Saya baru masuk lain berat tadi Ustaz. Masuk. Tak apa, pelan-pelan. Right. Okey, kita lepas ada yang baru masuk ni, kita bagi ruang jugalah cari, bagi masa lagi 2 minit lah Kita bagi masa lagi 2 minit lah untuk yang baru masuk ni. Kita bagi 2 minit. 2 minit dari sekarang kita bagi masa nanti kan terlajak. Alright. Dua belas Ustaz. Masa telah pun tamat. Alright. Mari kita. Kita tak boleh nak tunggulah lama sangat, nanti kita nak bincang, nak cari lagi nak terang lagi. Jadi ambil masa lama ni. Alright, cukup masa telah time. Masa telah time. Okey Ji. Haji dengar tadi suara Haji Mustafa. Haji Mustafa silakan. Haji jumpa berapa Haji? Sila Haji cadang. Haji? 12 Ustaz. Haji 12. Haji orang yang kedua. Ada lagi yang lain? 12 Ustaz. 12 12. 12. 3. 3 orang. Lagi? Baru 3 orang 12. Saya Lagi? 12 juga Ustaz. 12. 12. Okey, confirm kunci jawapan tak berubah dah InsyaAllah kalau terlebih tu. Okey, tak apa. Yang penting kita cari setakat mana kita jumpa lah. Nanti kita bincang. Okay. Ada lagi jawapan lain ataupun jumpa bilangan yang sama, sila laporkan di sini. Kita tengok bilangan yang mencari, yang mencatat. Sebab sebagai seorang guru ni, ada orang kata penceramahnya ceramah dah lah. Orang faham tak faham, nombor 2. Betul.
Penceramah, pensyarah dia pattern macam tu. Saya ni dah biasa jadi guru. Saya bukan pensyarah Bila jadi guru ni dia ada 5 kriteria. Kriteria yang ada pada guru. Yang pertama memanglah muallim lah. Muallim mudarris, dia mengajar, dia mengajar tu, kemudian dia mendidik. Mendidik tu dia akan tanya kalau boleh ke tak boleh buat macam ni, tak boleh macam ni buat macam ni. Dia akan mendidik pelajar supaya dia boleh dapat pelajaran dia tu. Dia bukan sekadar ngajar aje, lepas tu dia diam. Dia cari jalan macam mana nak mudahkan, nak dapat kuasai macam mana. Itu didik didik pelajar supaya dia yang putus asa teruskan. Yang ketiga dia ada sifat muaddib. Muaddib tu mendidik. Muaddib ni yang mahal ni. Mendidik ni dia akan buka persoalan, tanya. Kalau pensyarah dia tak buka soal jawab. Pensyarah yang saya cakap masa saya belajar dululah. Masa saya belajar dulu, kita sebagai siswa ni kena dengar betul-betul apa yang disampaikan. Dia takkan ulang apa yang dia cakap tu. Pensyarah lah. Habis saja dia pensyarah, dia keluar. Beza sekolah. Sekolah ni dia ajar tu, dia akan ada soal jawab. Dia akan tanyalah, faham tak? Kalau tak faham, kat mana tak faham tu, dia akan tanya. Itu dia beza sikit lah. Dia beza. Dia beza sikit. Okey. Jadi, ada tak jawapan lain? Ataupun jawapan sama, tapi laporkan. Dah jumpa 12 juga, saya nak tengok bilangan. Sekarang ni baru 4 orang. 4 orang je baru ni. Okey. Tadi saya sharekan link ni cukup banyak tempat tadi. Maknanya Quran ni nak kena bagi hadiah jugalah. Sekarang ni saya dah cadang dengan Masjid Surau yang saya mengajar. Tadi saya mengajar di Masjid Al-Asma'ul Husna, Bandar Uda Utama. Saya cadang dengan jadual kita buat kuis macam ni. Kalaulah jemaah ni dapat jawab tepat, kita bagilah hadiah. Saya cakap. Dia bersetuju. Awal sampai hadiah nombor apa? Kita mula dengan 1, 2, 3 je hadiah. Tapi jawab kena tepat lah. Yang tepat baru dapat hadiah. Macam tu. Okey. Tapi yang ni belum bincang lagi. Ini belum bincang dengan penganjur, nanti tak apa. Kita nak supaya ramai yang menyertai secara serius. Sebab ni yang saya ajar ni fardu ain Untuk betul ni fardu ain ni memang tak boleh belajar sambil lalu. Dia tak boleh. Untuk dapat dan amal terus. Supaya baca tepat dan betul. Bila baca Quran dengan bertajwid tu, dapat baca dengan sempurna. Pada hukum fardu ain membaca dengan bertajwid. Okey, cukup dah Okey, saya dah jelaskan tu. Jadi sekarang ni bilangan 4 orang sahaja dan setakat ni masing-masing telah kira kadar hukum 6 harkat. Ada 12. Mari kita tengok siapa yang kena. Kita mulakan Alright, let's go. Saya akan bulatkan guna color warna biru. Right, warna biru. Yang 6 harkat sahaja. Ayat pertama, mari kita tengok sama-sama. Mana? Mana huruf matnya? Ada tak jumpa huruf mat dan yang 6 harkat? Okay, Ya Ustaz, Qadir. Ya. Ini huruf mat ya. Huruf matnya ya. Apa tanda dia huruf mat ya tu? Adalah huruf mat ya tu. Sebelumnya mesti baris. Dan kena ingat ni sekarang dia berhenti tau. Bila berhenti, huruf mat tu bertemu apa? Nak tahu dia baca berapa harkat, kena lihat huruf mat. Huruf mat tu nak baca berapa harkat? Cara dia lihat huruf sebelah huruf mat. Sebelahnya huruf apa? Ada hamzah ke? Ada sabdu ke? Tanda mati ke? Tak ada tiga-tiga. Dia berhenti. Bila berhenti maka perlu dimatikan huruf ra ni. Tidak lagi bersabdu. Bukan bertanwin lagi.
Jadi huruf mat bertemu tanda mati ketika berhenti. Ini dipanggil tanda mati mendatang. Jadi berapa harakat baca? 6 harakat. Dah jumpa satu. Habis ayat pertama. Ayat kedua. Ha. Ada 6 harakat Yang 6 harakat saja Oh. Mati. Mana? Ada lagi Wakaf. tak? Ayat kedua ada tak? Wow. Oh, ada Ustaz. Al-Ghafur. Wow, tu Ustaz. Huruf mat dia. Wow. Apa syarat waw tu huruf mat? mat. Sebelumnya? Baris depan. Sebelumnya baris depan Ustaz. Di depan. Okay. Lepas tu selepasnya bertemu apa? Nak baca berapa harakat ni? 6. Baca 6 6, apa 2, 4, 6 Ustaz. tanda dia? Bertemu apa dia kalau baca 6? Sama dengan ra. Ha. Bertemu dengan ra. Ha. Dia bukan. Dimatikan. Mati Dimatikan. Mati mendatang. Tu nak tahu tu. Okey dah 2. Tu nak tahu 2 dah. Lagi? Ada lagi tak? Okey ayat 3. Baru 2 Tak ada Ayat 3 tak ada Ada. Waktu. Wow. 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 Ni. Abdu. Ha, ya, huruf mat. Oh wow Huruf ni. mat. Okey. Wow ni bertemu apa? Apa tanda Sama dia dengan huruf ra. mat? Sebelumnya baris dia Sebelumnya depan. ada baris depan. Oh. Sebelumnya depan. Lepas tu wakaf dia mendatang. Oh tanda mati. Tanda mati Ya, betul. mendatang. Oh tanda mati mendatang. Okey. Okey. Dah tu apa? Dah 3 dah Right. Habis dah. Ayat keempat. Ayat keempat. Asir dah. Ha? Asir tu ayat 4 dah. Ha ni. Asir tu. Oh ya Betul. Okey. Ya bertemu dengan Baris Ra. bawah. Dimatikan pada ra. Matikan mendatang. matikan. Sebab berhenti. Ya. Okey, sebelumnya baris bawah. Bawah. Okey, ni dah ni okey betul ni nombor apa dah? Nombor apa ni? 3, 4 4. Ya. Okey dah 4. Okey ayat 5. Ayat 5. Dia tak ada? Tengok tu. Ya. Mana ya? Di mana ya? Ya. Mana? Ya. Ya ni ke? Bukan. Bukan. Okey. Tak wakaf. Ya Mana? Yang ni. Asir. Syair. Berhenti sinilah. Ya betul. Okey, berhenti situ. Baris huruf ya, baris bawah. Sebelum beri bawah. Wakaf tanda mat mendatang. Oh, apa yang okey bila wakaf apa yang mati tu? Ra Ra. mati mendatang. Roro. Okey, tepat tu. Okey, betul. Okey, dah berapa dah? 5 5. Okey, good. Sambung lagi ayat 6. Yang betul sikit lagi. Okey, semuanya dah faham dah tu. Masir. Masir ya, baris bawah. Wakaf. Bertemu dengan Ra. Matikan ra. matikan roh jadi dah cukuplah kalau dah 5 6 lah. Lagi 7 wow. Ayat 7. Ghafur kan. Wow Wow, Ya. berdepan. Wakaf. roh hujung sekali. Matikan roh. Matikan Wakaf. roh. 3 wakaf. Berapa harakat? 6. 6 Ustaz. Jadi dah tahu 5, 6, 7 lah. 7. Terus ayat 8. Takadu tabayyazu
Roy. Baca terus Nazir. kan? Terus. Ya. Ya. Ir. Oh, Nazir. Ya. Ya, Nazir tak Nazir. Bawah. Roh Boleh dimatikan. bawah. Roh matikan. Okey. Di mendatang. Okey, dah berapa dah ni? 8 eh. 4. 7, 8. Semua 7. ayat ni Ustaz. Ha? Semua ayat wakaf ni. Semua ayat wakaf. 6 harkat. Maknanya semua ayat ketika wakaf saja. Ya. Okey, kita cuba Baikut tanda. 1 sampai 12. 9. Ini nombor 9. Kabir. Semua lah Ustaz. Ayat Al-Muq. Semua. Ni 9 eh. Betul ni? Saya Ya. nak sahkan ni. Betul. Okey. Lagi ayat 10. 10 ujung eh. Okey, ujung ketika wakaf eh. Sa'ir kan. Okey, itu wakaf kan. As-sa'ir. Dia mati Matikan, pada ra. Wakaf pada ra. Roh eh. 10 eh. Lagi ni yang 11 ujung sekali lah maknanya. Semua yang ujung eh. Okey. Semua ujung. Sampai habis Ustaz. Sampai ayat Sa'ir. 30. Roh matikan. Okey, dah berapa dah ni? Roh matikan 11. 12 lah sekali. Kabir. Roh bawah matikan. Matikan roh. Okey, 12. Okey, betul eh? Kalau itu eh. Okey, jadi kita tengok maka jawapannya adalah betul. 12 eh. Tahniah. Hadiah dulu. Tapi 4 orang je lah. Pasal online ni saya tak nampak apa orang yang masuk aja. Ada 4 orang je. Tak ramai punya. Ustaz, Okey. kalau Sekarang ikut baru Ustaz, ya. surah ni sampai habis Ustaz. Sampai 30. Wakaf semua. Harkat ni. Ini kita nak tengok pemahaman. Kita dah belajar sebab ni. Yang lain tu dah boleh cari sendirilah. Dah faham. Jangan memang kita nak terangkan lagi masa kita suntuk. Yang lain tu boleh cari sendiri. Cuma saya buka soal jawab. Kan kena soal jawab berkaitan dengan hukum mat ni. Tidak settle lah. Yang nak harkat. Ada soalan tak? Sebab dalam ayat surah Al-Mulk ni tak semua yang ada. Kebanyakan saya tengok tadi 12 semuanya mati mendatang saja. Yang mati kekal asli tak ada. Yang bersabdu tak ada. Ada tak apalah tapi dah faham lah tu. Cuma saya buka soal jawab lah. Ada nak tanya tak? Kalau tanya kita bincang lah. Tak ada masalah. Cuma Ustaz, wajib baca 6 ke Ustaz? Yang mana? Kalau kita wakafkan tu, bila tanda mati mendatang ni, memang dia wajib baca 6 ke? Oh, tanda mati mendatang. Okey. Bila kita Pasal wakaf ni. Okey, bagi orang awam yang lain ini akan jadi pening sikit lah. Jadi tapi untuk setakat ni ingat saja tanda mati mendatang 6. Pegang tu dulu. Baca 6. Kenapa saya tetapkan 6? Sebab baca Quran ni paling banyak kadar harkat, paling banyak pahala. Dia dipanggil paling Allah suka dan paling afdal. Dia kalau ikutkan dia boleh dibaca dengan 3 wajah bacaan yang mendatang ni. Yang mendatang ni 3. Tapi untuk orang awam saya ajar berdasarkan tanda iaitu apabila rukmat bertemu tanda mati mendatang atau asli dibaca 6 harkat. Itu memudahkan orang awam nak ingat dan takkan silap sebab dia lebih mudah. Tak payah ingat banyak-banyak. Kalau yang belajar yang nak ambil sampai 2-3 wajah ni, ini untuk orang yang ambil fardu kifayah. Orang yang mahir, orang yang mampu mengingat dan membaca dan menjelas dengan betul. Itu kategori dia. Yang ni fardu kifayah. Wajah yang 2 lagi yang lain tu ada fardu kifayah. Kita dapat tahu 1 wajah pun dah selesai untuk selesaikan fardu ain lah. Jadi pasal datanya saya terangkan sikit lah. Tapi cuma akan ada keliru sikit bagi orang yang awam yang mendengar lah. Jadi saya harap jangan sampai keliru lah. Yang ni untuk orang yang nak belajar lebih. Dia nak belajar, nak baca banyak cara baca kan. Okey. Dengar Bagi yang mendatang ni, dia sebenarnya itu sebab dia bila dia mendatang dia ada 3 wajah baca. 1 2 harkat. Contohnya qadir. Itu 2 harkat. Itu wajah yang pertama, cara baca yang pertama. Kedua, cara baca kedua, baca 4 harkat. Qadir. Baca 4 harkat. Dan yang ketiga, baca 6 harkat. Seperti yang saya sebut tadi. Jadi ada 6 harkat.
yang mana yang lebih afdal, yang mana yang kita boleh ikut. Ketiga-tiganya boleh ikut, tapi kalau nak afdal, yang paling disukai Allah dengan ganjarannya banyak Allah nak bagi orang baca Quran ni, bacalah yang paling panjang, iaitu 6 harkat. Itu yang paling afdal untuk ni lah. Boleh jelas Dia boleh 2, 4 atau 6. Ada 3 wajah bacaan lah. Tapi untuk orang awam ni saya trend untuk ambil yang paling panjang. Senang nak berurusan. Maksudnya paling panjang ni kalau apa-apa pun kita tak payah pening kepala. Jumpa tanda mati je 6. Jumpa tanda mati je 6. Jumpa sabdu je 6. Jumpa sabdu je 6. Jadi kita tak payah banyak kerja lah orang cakap. Dia senang nak kenal. Nak ingat pun senang. Sebab nak ingat 3 perkara saja. Okey? 3 perkara saja dah mudah lah. Satu yang dibaca 2 harakat, yang 3 perkara tu maksud apa? Mana-mana hukum mat yang baca 2 harakat, iaitu tanda dia apa? Ini ingat tanda, ini paling mudah dah ni. Ini yang fardu ain punya. Ingat dia tidak bertemu dengan hamzah, tidak bertemu dengan sabdu atau huruf yang bertanda mati. Ingat 3 tu. Kalau tak jumpa 3-3 ni, bacalah 2 harakat. Yang 4 harakat. Yang 4 harakat, huruf mat yang sama juga. Yang sama juga alif, waw, ya. Tapi selepas dia bertemu dengan hamzah. Itu baca 6 harakat. Boleh ingat Pegang saya. 3 perkara je. Yang baca 6 harakat lagi senang. Selepasnya dia bersabdu atau bertanda mati. Kalau ada tu maknanya bacalah 6 harakat. Mudah tak? Itu, saya rasa saya dah habis mudahkan dah tu. Kalau selesai 3 kumpulan ni, 2, 4, 6 ni, dah selesai 17 hukum mat. 17 hukum mat. Tapi nama-nama hukum mat tu siapa yang nak kena terangkan. Itu serah kepada guru yang mampu dan dia sedia ambil tanggungjawab menanggung semua nama-nama hukum tu. Dipanggil apa? Hukum fardu kifayah. Ini namanya fardu kifayah. Nama-nama hukum tajwid tu semua ditanggung oleh guru yang mengajar. Dia dah telah ambil tanggungjawab itu untuk mengingat nama-nama hukum, bilangan ayat bilangan hurufnya, sifat-sifatnya, semua dipantau. Itu diserahkan kepada orang yang diberi tanggungjawab untuk mengambil fardu kifayah. Sebab fardu kifayah ni dia pilihan Kalau tak mampu jangan. Nanti kita tak mampu menanggung banyak tanggungjawab, kita terabai pula. Dosa juga. Jadi itu sebab fardu kifayah ni dalam semua bidang ada fardu kifayah. Nak jadi doktor, ada bidang yang fardu kifayah tu dia dah tetapkan bidang tu fardu kifayah. Contohnya doktor. Kalau semua orang mampu jadi doktor. Jadi doktor ni satu bidang fardu kifayah. Lagi apa? Jadi mandikan jenazah. Imam jenazah. Imam jenazah ni imam yang uruskan jenazah. Tak semua orang mampu nak uruskan jenazah. Ada yang pensan tengok mayat orang meninggal pun dia dah takut. Tak semua mampu. Jadi semua fardu kifayah adalah bidang yang bukan paksaan. Dia bidang yang dicadangkan dan diwar-warkan. Siapa yang mampu, siapa yang bersedia, sila ambil. Jadi adillah bagi Allah Ta'ala. Orang yang ambil fardu kifayah ni, Allah bagilah lebih. Macam orang kerja lebih masa, orang lain semua dah balik, kerja lebih masa, dapatlah lebih sikit, takkan sikit juga macam orang yang balik kan. Kelebihannya Allah bagi lebih sikit daripada semua sudut. Okey. Jadi yang paling afdal 6, baca 6. Okey, ada soalan lagi? Jelas yang bertanya? Okey, ada soalan lagi tak? Kita jawab soal jawab je. Kita tak boleh banyak-banyak ni. Kita selesaikan dulu yang 6 harakat ni. 4 atau 2 harakat ni. Kalau part lepas ni, minggu akan datang, minggu depan, kita dah bincang lain pula. Banyak lagi ni nak bincang. Tapi kalau tanya, saya jawab. Saya detailkan. Bukan maksudnya fardu kifayah tu dah settle. Tapi kalau ada nak tanya lebih detail lah. Boleh tanya. Kita jawablah kat sini. Tak ada masalah. Sebab kita ada 6 asal ni. Semua nak kena sentuh ni. Setakat ni kita baru selesaikan apa? Mat. Nombor 6 tu. Nombor 6 ni kita bincang hari ni. Dan sebelum ni. Mat. Kalau dah settle mat, kita akan sentuh lah sabdu, tanda mati, tanwin, baris. Dah sempurna ke belum? Ni kita bincang lah minggu akan datang. Ada soalan nak tanya?
Saya ada satu soalan, Ustaz. Ya, silakan Haji. Berkenaan dengan dalam sembahyang bacaan Al-Fatihah tu yang mana yang kita baca 6 harakat diwajibkan ke, Ustaz? Fatihah. Wajib. Ya, fardu ain je. Betul. Baca namakan. Okey, kita buka suratul Fatihah. Kita buka suratul Fatihah. Ambil contoh satu lah. Ni. Ni. Yang baca 6 harakat. Okey, macam ni Haji. Itu saya kata tadi, yang afdal baca 6 harakat. Jadi yang mana satu yang baca 6 harakat dalam suratul Fatihah kan? Bagus soalan Haji tu. Yang dalam Fatihah baca 6 harakat, mana yang afdal? Saya bulatkan. Yang saya bulatkan ni baca 6 harakat. Yang saya bulatkan ni baca 6 harakat. Ni semua 6 harakat je. Okey. Baca 6. Allah. Semua ayat ni Ustaz. Ha? Semua ayat 6 ni. Itu sebab kita kena belajar yang ini yang fardu ain lah. Ni dia satu harakat kita baca bersamaan satu huruf, satu huruf Allah gandakan 10 bi asyri amsalihah. Tapi kalau kita baca sampai 6 harakat, 6 tu gandakan 10, 6. Kemudian setiap satu Allah gandakan lagi 10. Maknanya Allah lebih suka. Itu sebab kita baca yang terbaik. 6 ni yang terbaik, faham tak? Kalau kita longgarkan, nanti orang pilih yang sikit. Sedangkan yang paling afdal tu 6. Tapi yang ni saya tak cerita afdal lah. Jumpa tanda mati je baca 6. Boleh faham Tanda mati tu sabdu. Okey, saya highlightkan lagi lah. Bagi nampak. Tanda mati tu bagi nampak. Kenapa saya bulatkan ni? Sebab dia bertemu tanda mati ni. Bertemu tanda mati. Bertemu tanda mati. Ni bertemu tanda mati ni. Yang ini je bertemu sabdu. Ni ada dua. Ada dua ni. 6. Nampak? Satu bertemu sabdu. Bertemu sabdu. Satu bertemu tanda mati. Bertemu tanda mati 6 lah semua. Ni tanda mati, banyak tanda mati mendatang ni. 6. Okey. Nampak dah? Tu. Haji tanya tadi. Mana Haji tanya? Betul. Okey, soalan Haji. Yang mana yang Haji kata kalau kurang ke terlebih? Mana? Haji nak tanya mana? Ni saya dah paparkan dah. Mana satu? Ayat mana? Kalimah mana? Dolin. Oh, yang ni. Yang mana? Dia ada dua yang 6 ni. Yang bersabdu ke bertemu tanda mati mendatang? Yang sabdu. Okey, yang bertemu sabdu ini adalah tanda yang mesti dibaca wajib 6 harakat je. Tak boleh kurang. Dia tak ada banyak wajah. Dia tak ada kalau nak baca dengan wajah lain ada tak selain 2 dan 6? Tak ada, dia memang 6, wajib 6. Semua imam qiraat baca dengan 6 harakat. Imam Abu Amru Al-Basri, Imam susunan awal lah. Imam Nafi Al-Madani, Imam Abu Amru, Imam Ibnu Katsir Al-Makki, Imam Abu Amru Al-Basri, Imam Ibnu Amir Ad-Dimashqi, Imam kita Imam Asim Al-Kufi, Imam Hamzah Al-Kufi, dan yang ketujuh Imam Al-Kisai Al-Kufi daripada Kufah. Semua baca sepakat 6. Tak boleh tak kurang. Baik Haji. 6 imam saya baca. Semua 6 harakat tak kurang. Tak boleh kurang. Untuk yang inilah dia tak ada kurang, dia baca 6 harakat. Kalau kurang tak sah sembahyang dia macam mana Ustaz kalau dia kurang bacaan dia tu? Kurang kadar panjang mat daripada 6, kurang dia masuk di bawah kesalahan khafi je. Yang ni lah kurang, kalau kurang saja. Dia tak sampai merosakkan makna. Makna tak sampai rosak. Makna tak sampai rosak. Cuma kelebihan ganjaran di sisi Allah tu dia kuranglah pahala, kuranglah kelebihan dia. Ganjaran tu yang Allah gandakan 10 tu semua tu tak dapat lah, dia kurang lah. Okey? Okey Ustaz. Dia yang sampai boleh rosak solat ni apabila berubah, pertama berubah makna. Berubah makna, bertukar baris. Yang itu memang jali lah. Ini masih kalau kurang sikit je, contoh jadi 4 harakat, pada wajib 6 kan. Dia kurang tu kira dari sudut ganjaran, pahala, kelebihan dia kurang lah. Sebab tak sampai berubah makna lagi cakap ni. Okay? Tu sebab kalau boleh kira je. Kira dengan jari kalau boleh.
Macam orang solat sunat tasbih, solat tasbih 2 rakaat 150 tasbih tau, banyak tu. Dah lah buat tengah malam. 3-4 pagi buat. Ngantuk tu. Macam mana orang boleh kira tepat 150? 150 tasbih 2 rakaat. Lepas tu bangun balik. 2 rakaat lagi. 150. Jadi keseluruhan dia 300 tasbih. Dalam 2 rakaat solat. 2 rakaat dengan 2 salam 300 tasbih je. Kau nak kira tu? Itu kena latih dengan jari. Jari kita ni dia tak membatalkan solat. Jari dia boleh bergerak untuk kira. Kira lah. Kira kadar harkat. Boleh kira dengan jari. Cuma orang tak pernah diingatkan oleh guru. Di luar solat baca dalam Quran, kita angkat jari kira kadar harkat. Solat kita turun. Kan di dalam solat masih boleh bergerak. Anggota kecil boleh bergerak dengan untuk memandu ke sesuatu. Sebab dia keperluan. Supaya tak terlebih. Dan untuk pengetahuan Haji, biasanya orang yang ni, biasanya lah orang yang tak kira dengan jari masa dia baca waladdah ni, biasa imam lah. Pusing-pusing pun kena kat imam juga. Sebut je imam. Siapa yang jadi imam kan? Dia kalau tak kira je, biasanya terlebih. Dia akan sampai 10 atau 9 harkat. Sebab tak kira. Sedangkan 6 harkat tu, wajib tu, dia tak panjang sangat pun. Waladdah. Sekejap dah masuk l. Maknanya tak panjang sangat 6 harkat ni sebenarnya kalau kira. Haji. Betul. Itu sebab bila siapa tak kira, kita akan perasan dia sebab apa? Sebab dia dah was-was. Dia takut terkurang, dia panjangkan nak bagi puas hati. Itu tapi dah kena tipu dengan syaitan. Kita jangan layankan kita punya gangguan syaitan. Syaitan cakap apa? Apa syaitan akan cakap? Dia kan ni. Alah, 6 harkat. Boleh agak lah. Dia boleh bincang apa kata dia. Dia cakap itu. Dia panggil kita, boleh agak untuk 6 tu boleh agak. Tak boleh. Apa bukti je? Saya dah kira banyak masjid je yang jadi imam. Saya kira kat belakang tu. Kelajuan sederhana 160 bit per minit. BPM. Saya kira. Lebih-lebih je. Patut 6 jadi 8. Biasa 8, 9 aja. Yang agak dia ragu-ragu lagi, dia belasah je sampai 10 harkat. Nak bagi puas hati, bagi tak kurang. Masalahnya bukan dia tak terkurang. Terlebih-lebih pun tak boleh. Dia tak boleh terlebih atau terkurang. Mesti 6. Itu cerita dia. Okey, boleh Okay, habis tak ada soalan lagi? Kalau ada soalan, tanya. Tak apa. Last soalan terakhir lah kalau nak tanya. Sebelum kita tutup. Okey, Haji tolong catat je dalam buku je. Minggu depan, kita nak bincang. Mat dah settle lah ni. Huruf yang bersabdu je. Cara membaca huruf yang bersabdu dengan praktikal sekali. Cara membaca huruf yang bersabdu. Nampak sabdu macam mudah. Bila nak baca tu, praktik tu kadang kita tak tepat. Praktik bacaan yang bersabdu tak tepat. Ni minggu depan. Haji tulis tu. Belajar sabdu. Haji tulis tu. Belajar sabdu. Minggu depan, hari Isnin berapa bulan. Cuba tengok jadual. Tu tengok tarikh. Minggu depan hari Isnin berapa bulan. Terus tulis tarikh je. Haji boleh nampak tarikh tu terus. Kan? Ni jadual saya. Hilang jadualnya. Jadual hilang. Minggu depan 11 kan? 11 bulan 2. Haji tulis 11 hari bulan 12 2023 hari Isnin kan. Tulis tu. Tajuk Haji tulis tu. Tajuk Sabdu. Tak payah panjang-panjang. Sabdu. Senang. Okay, Haji, terima kasih banyak Haji bantu saya sebab saya dah banyak sangat catatan diary dah pening lah. Tapi diary tak cukup tempat nak catat. Jadi dulu saya pakai diary ni je. Sekali dah penuh, baru pakai dah penuh dah. Sebab ruang diary ni kecil. Dia kotak dia kecil. Kalau tarik tu 20, contoh 20. Nak tulis kat dalam kotak tu sikit sangat. Susah. Pasal banyak nak kena catat. Jadilah sekali saya tak catat dah. Saya lebih yakin pada anak murid yang mencatat pada kelas tersebut. Sebab dia yang belajar kan. InsyaAllah tak silap lah. Okey, sekadar tu dulu boleh. InsyaAllah santai-santai. Jangan susah sangat. Kalau susah boleh tanya. Okey. Atau ada yang lain nak tanya ke apa? Ada yang nak tanya lagi tak? Tanya boleh. Sebelum kita tutup. Okey, macam ni. Nak tanya. Okey, mungkin
Mungkin Ustaz tak buka skop kan. Tak, kalau saya tanya, saya bagi soal jawab, soalan bebas Bebas ni, seluruh Quran tu boleh tanya. Bukan yang kita belajar ni saja. Ini untuk perbincangan kita hari ni. Bila saya buka soal jawab, soalan bebas supaya adil bagi orang yang ada soalan lain lah. Yang nak tanya tu, jadi manfaat kita dapat semua dapat lah. Kalau tanya soalan yang berkaitan dengan mat 6 harkat ni, rugi lah. Belajar tajuk memang 6 harkat. Tapi soal jawab ni tujuan dia supaya boleh tanya semua benda. Selain daripada apa yang kita belajar. Jangan tak tanya, rugi lah tak tanya. Tak tanya tak? Okey, macam ni. Saya tengok masa pun dah takut dia tertutup pasal dia ada timing dia. Nak tanya sekarang ke? Kalau tanya saya cuba jawab. Kalau akan datang standby lah. Soalan tu standby daripada awal. Ada soalan tanya? Oh, boleh tanya Ustaz. Okey. Ada soalan? Silakan. Ustaz, Soalan kalau terakhir lah. macam surah Al-Fatihah kalau Al-Mulk ni, Ya, Al-Mulk. surah Al-Mulk ayat nombor, nak bunyikan ayat yang 1, 3, ayat yang 3 tu. Ayat 3. Ha. Ayat berapa? Ayat 3 perkataannya apa? Dia baca sumarji'in tu kan. Ayat 3. Ayat 4. 4, sorry. Ayat 4. Okey, ayat 4. Nak baca dia. Yang Mana? ni macam mana? Baris ke 1, 2, 3, 4, 5 tu. Mana tu? Yang mana? Yang qalib. Bunyikan dia. Yang Okey. Kalau nak bunyikan perkataan ini, setiap huruf yang berbaris, dia tengok baris dia. Ya ada baris atas 1 harkat. Bunyi dia 1 harkat lah. Ya. Nun mati bertemu qaf. Dia punya bunyi dia 2 harkat. Dengung. Dia nun mati bertemu qaf ni dengung 2 harkat. Qaf baris atas 1 harkat. Lam baris bawah 1 harkat. Ba mati setengah harkat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 bunyi. 5 bunyi ada di situ. Dengar saya baca. Sekarang saya baca. Ini sekejap tulis dah. Saya akan tak nampak. Ni 1, ni 2, 1, 1/2. Nampak? 1/2. Mulakan saya siap. Nampak? Jadi ada berapa? Ada 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bunyi tau. Okey, dengar saya baca. Ya 1 harkat. Yang itu 2 harkat. Dengung nun mati qaf, dengung yang tebal. Saya tebalkan dengung sebab qaf sifat tebal. Jadi kena dengung kena tebal. Pak dengung ada 2, satu dengung tebal, satu dengung nipis. Sekarang dengung tebal. Yang qalib. Nampak tu? Ada 5 bunyi. Yang qalib. Saya berhenti. Kalau saya berhenti bunyi be lah. Be. Qalqalah kubra. Pantulan kuat. Boleh cakap ni? Okey. 5 bunyi 1, 2, 3, 4, 5 bunyi ada situ. Ya, 1. 1 harkat. Li 1 harkat. Ba setengah harkat. Bila nak baca begitu. Kena kira begitu. Cek baris dan tanda. Ada berapa bunyi ada? Kau baca. Kalau subra tu. Yang ba tu. Ba tu. Kalau okey. Okey, kalau nak berhenti bunyi be, dia mati dengan hamzah. Be, ujungnya hamzah, bunyi be. Tapi kalau kita baca terus, tadi saya berhenti kan. Kalau baca terus dia panggil ringan. Ringan dipanggil kalau surah lah, surah. Tadi kubra berhenti. Bunyi be. Kalau surah ringan, dia tak boleh bunyi be. Dia bunyi ke arah baris atas atau baris bawah, ke arah baris bawah. Bunyi be. Ringan lagi. Ringan dia bunyi tadi. Jadi be. Buat ringan sikit. Be.
Dia dengan ber. Jadi yang qalib ilaik. Itu. Itu dia panggil qalqalah surah ringan. Surah yang mesti ringan lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Nanti saya cuba. Sama. Tak apa, boleh. Okey, rakan-rakan, insya-Allah sekadar ini dulu kita doa mudah Allah Taala berikan kita kefahaman, ingatan dan dapat amal insya-Allah dan juga sampai ke Bismillahirrahmanirrahim. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بخير. اللهم إنا نستحفظك ما علمتنا وذكره عند حاجاتنا إليه ولا تنسينه أبدا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Sama-sama Ustaz. jumpa lagi. Okey, Terima jumpa kasih lagi Ustaz. insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.